Kisah ini berlaku pada tahun 1928 sehingga tahun 1947 melibatkan sebuah pusat jagaan ibu mengandung di Nova Scotia, Kanada yang dikenali sebagai Ideal Maternity Home. Pusat penjagaan ini dibuka dan dimiliki oleh pasangan suami isteri yang dikenali sebagai Lila dan William Young. Bila dari luar nampak seperti sebuah pusat jagaan yang biasa, tapi sebenarnya ada sesuatu yang jahat dan zalim disembunyikan di dalam bangunan tersebut. Apa yang tragis? Yang bekerja di sana dan mangsa tahu apa yang pasangan ini lakukan kejam dan salah. Tapi pada era itu, tiada undang-undang yang membolehkan mereka ni dihukum bila nasib mereka tidak dibela. Insiden ini juga menyaksikan beberapa undang-undang baru diperkenalkan supaya tiada lagi yang mengulangi apa yang dua pasangan ini buat. If they aren't perfect or they don't have lily white skin, she doesn't want anybody seeing them. It's almost like she wants them to die on purpose. Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Gubigo. Ini adalah pusat penjagaan ibu mengandung, bukan pusat penjagaan biasa tapi pusat penjagaan dari neraka. Topik kita pada hari ini ialah tentang pusat penjagaan ibu mengandung Ideal Maternity Home. Ideal Maternity Home ni terbuka untuk menerima ibu-ibu mengandung anak luar nikah. Yang pada waktu itu, sesiapa ibu-ibu mengandung yang melahirkan anak tanpa seorang suami dipandang serong, dipandang hina, ada yang tidak diberikan rawatan, ada yang tidak diberikan pekerjaan. Dan salah satu jawapan untuk golongan-golongan ini ialah mendapatkan rawatan di Ideal Maternity Home yang terbuka untuk menerima dan merawat mereka. Dari hari ke hari, semakin ramai orang yang memilih Ideal Maternity Home untuk mendapatkan rawatan. Sakit di sana semakin hari semakin bertambah. Walaupun nampak murni sebenarnya Ideal Maternity Home ni, tapi mereka menyembunyikan sesuatu yang zalim. Sebenarnya pemilik Ideal Maternity Home ini menganiaya pesakit. Satu persatu kegiatan mereka ni terbongkar. Semuanya bermula bila banyak insiden-insiden pelik berlaku di sini. Kalau dilihat dari kadar kematian bayi di sini memang tinggi. Lebih tinggi dari kadar kematian bayi di hospital-hospital yang lain. Padahal charge yang dikenakan oleh mereka ni adalah jauh lebih tinggi dari hospital yang lain. Pendaftaran sahaja adalah sebanyak $100. Untuk barangan bayi mereka dikenakan charge sebanyak $12. Kalau bayi mereka meninggal dunia, mereka akan dikenakan bayaran sebanyak $20 untuk menggebumikan bayi tersebut. Kalau ada yang mahu keluarga angkat untuk bayi yang dilahirkan, mereka dikenakan charge sebanyak $300. Secara purata untuk mendapatkan rawatan di Ideal Maternity Home adalah sebanyak $500. Kalau $500 mengikut kadar inflasi kita bersamaan dengan $7,500 hari ini. Bayangkan ada yang terpaksa membayar kos rawatan yang tinggi tapi masih lagi kehilangan bayi mereka. Apa yang menyayatkan hati? Disebabkan yang mendapatkan rawatan ni adalah dari golongan ibu muda. Mereka ni selalunya tidak mempunyai wang yang banyak. Jadi untuk membayar kos-kos ini adalah amat sukar. Hanya selepas membayar kos ini barulah mereka dibenarkan untuk pulang. Kalau tidak, mereka akan dipaksa untuk bekerja di situ sehinggalah hutang mereka kepada pihak hospital habis. Mereka ini adalah daripada golongan-golongan yang bernasib malang. Bayangkan kalau ada yang baru sahaja kehilangan anak, tidak mampu membayar kos yang tinggi, dipaksa lagi bekerja di Ideal Maternity Home tanpa gaji sehinggalah hutang mereka habis. Tidak kiralah tukang masak, tukang bersih, menjaga budak, menjaga pesakit dan sebagainya semata-mata untuk membayar hutang mereka. Ada yang masih lagi meratapi kehilangan bayi mereka. Antara yang ganjil di sini, macam yang saya cakap tadi, walaupun charge yang dikenakan jauh lebih mahal dari pusat jagaan yang lain, kadar kematian di sini jauh lebih tinggi. Sebab-sebab kematian yang dimaklumkan juga agak ganjil. Diceritakan oleh mereka yang pernah menjadi mangsa di sini, bukan sahaja mereka tidak diberikan ubat pelali ketika melahirkan bayi. Bayi yang baru dilahirkan hanya dapat didukung oleh ibu untuk seketika sahaja sebelum dibawa masuk ke bilik yang lain, dan beberapa jam selepas itu mereka akan dimaklumkan yang bayi mereka sudah meninggal dunia. Ada bayi yang sihat sedang dijaga oleh ibu. Satu hari tiba-tiba Lila memaklumkan yang bayi itu sudah
tiada lagi disebabkan sakit tenat. Sedangkan selama ni, bayi itu dalam keadaan yang sihat. Hari berganti hari, orang semakin mengesyaki ada sesuatu yang terjadi di pusat jagaan Ideal Maternity Home. Siasatan pun dilakukan. Dan akhirnya, rahsia Lila dan William terbongkar. Dua pasangan ini sebenarnya menjalankan satu aktiviti haram. Penjualan bayi di pasaran gelap. Di mana bayi-bayi yang baru dilahirkan ini sebenarnya hanya menunggu giliran untuk dijual kepada pembeli ataupun keluarga angkat baru. Lila dan William meletakkan harga yang mahal untuk setiap bayi, iaitu sekitar 800 sehingga 10,000 US dollar mengikut kualiti. Bayi-bayi yang dijual akan dipilih oleh pasangan ini mengikut permintaan pelanggan mereka. Bayi-bayi yang terpilih haruslah sihat dari segi fizikal, mental, paras rupa dan warna kulit. Kepada bayi-bayi yang tidak dipilih, mereka akan diberi makan sirap dan air sahaja sehinggalah mereka meninggal dunia. Jasad-jasad bayi yang tidak dapat dijual ini kemudian mereka letakkan di dalam sebuah kotak, yang kotak tu sebenarnya untuk meletak mentega ataupun mereka kenali sebagai butterbox. Apa yang lebih tragis, mereka meminta ibu bayi yang meninggal ni untuk membayar kos menggebumikan bayi tersebut. Kepada mereka yang tidak dapat membayar kos ni, bayi itu akan dibakar ataupun diberikan kepada nelayan untuk dijadikan umpan. Disebabkan kegiatan mereka ni, pasangan Lila dan William yang menjadi terkenal di kalangan keluarga-keluarga kaya yang mahu membeli bayi. Populariti mereka ni membuatkan mereka disyaki oleh pihak berkuasa. Ideal Maternity Home disiasat dan didapati selama bertahun-tahun lamanya. Bayi yang dilahirkan di sini tidak mengikut berat yang ideal. Keadaan Ideal Maternity Home juga kotor, tidak sesuai untuk penjagaan bayi dan juga ibu mengandung. Dengan itu, pindaan akta diperketatkan supaya setiap pusat penjagaan bersih. Kepada yang tidak mengikut piawaian, mereka diarahkan ditutup dan Ideal Maternity Home ialah salah satu daripadanya. Pada tahun 1940, menandakan tahun pusat jagaan, Ideal Maternity Home ditutup untuk selama-lamanya. Dan apabila siasatan dibuat, mendapat banyak aduan tentang kezaliman dan kekejaman yang berlaku di Ideal Maternity Home ini, siasatan dilakukan. Dan dari tahun 1928 sehingga tahun 1935 ada 146 kematian bayi yang direkodkan. Itu tidak termasuk kematian yang tidak direkodkan oleh Lila. Hasil dari penjualan bayi ini telah menjadikan pasangan ini jutawan. Mereka telah mengaut keuntungan sebanyak 3.8 million US dollar. Mereka telah ditangkap dan disabitkan di atas 7 kesalahan. Tapi mereka hanya didenda sebanyak 150 dolar disebabkan tiada akta untuk menghukum mereka-mereka yang menjual bayi di pasaran gelap ini. Ideal Maternity Home ditutup. Lila dan William menjual rumah mereka dan berpindah ke Quebec. William meninggal pada tahun 1962 dan Lila meninggal pada tahun 1967 kerana menghidapi leukemia. Kisah dua pasangan ini diadaptasikan di beberapa buah buku dan filem. Antaranya ialah filem Butterbox Babies pada tahun 1995 dan Child's Remains pada tahun 2019. Dan itu adalah kisah kita pada hari ini. Kisah tentang pusat penjagaan ibu mengandung di mana mereka menjual bayi-bayi ini di dalam pasaran gelap. Kepada bayi yang tidak dijual, mereka akan letak di dalam sebuah kotak mentega. Sebuah kotak yang mereka gelar Butterbox. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah kisah kita pada hari ini. Sebuah kisah menarik yang saya pilih untuk kongsikan kepada goers semua. Mungkin anda ada lagi kisah-kisah yang anda mahu saya ceritakan ataupun rungkaikan. Bolehlah tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan giveaway untuk hari ini, saya akan tinggalkan di description di bawah. Pastikan anda tengok description tu. Sebagai peringatan, giveaway akan berlangsung sehingga 30 hari bulan di setiap video Kubigo-Bigo. Anda perlu menjawab soalan daripada kami untuk memenangi giveaway ini. Pemenang akan dipilih dan akan dimaklumkan pada 30 hari bulan ini. Apa-apa pun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Tekan butang lonceng untuk mendapatkan message setiap kali kami membuat naik video. Apa-apa pun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubigo-Bigo, menarik setiap hari.